bercakap tentang kesihatan paru-paru ataupun aspek respiratori. Kita nak bersama dengan tetamu kita secara dalam talian, iaitu Dr. Nurhayati Muhammad Marzuki yang juga merupakan pengarah Institut Perubatan Respiratori Hospital Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Ismail dan Syuhaida. Terima kasih for having me here. Okey, doktor, pada pagi ini kita mahu doktor untuk kongsikan terlebih dahulu mungkin secara ringkas apa sebenarnya fungsi paru-paru dan bagaimana sebenarnya untuk kita mengesan apakah tanda-tanda awal sekiranya paru-paru itu menunjukkan sebarang kerosakan. Terima kasih Syuhada. Sebenarnya paru-paru ini adalah sebahagian daripada sistem pernafasan kita. Fungsi paru-paru ini adalah untuk penukaran gas seperti mana yang kita tahu, ya, bila kita bernafas kita akan menyedut udara dan di dalam udara ini ada 21% oksigen. Ya, udara ini dimasukkan ke dalam rongga yang dipanggil alveola melalui saluran paru-paru dan oksigen yang di dalam udara ini akan diserap masuk ke dalam salur darah dan sementara bahan kumuh iaitu karbon dioksida pula akan masuk ke rongga paru-paru dan seterusnya akan dihembuskan keluar. Jadi ia adalah sangat penting sebab badan kita dan segala anggota kita memerlukan oksigen untuk fungsi. Ya, kita tak boleh tiada oksigen dan karbon dioksida pula tidak boleh terlalu tinggi di dalam badan kita kerana ini mungkin akan menyebabkan masalah seperti koma, tidak sedarkan diri dan sebagainya lah. Ya, dan Syuhada, kalau kita untuk tahu sama ada kita ada masalah paru-paru, antara gejala yang boleh mereka pesakit paru-paru dapat adalah mereka akan menjadi cepat penat, dia akan lelah, ya, dan bila berjalan sikit mereka akan jadi sesak nafas, ada batuk dan kadang-kadang mereka boleh mendapat batuk berdarah, bunyi nafas yang berdehir dan mereka juga boleh berkahak. Ini adalah antara gejala disebabkan penyakit-penyakit paru-paru. Ya. Doktor, berapa lama tempoh batuk yang berpanjangan itu boleh menjadi petanda kerisauan kepada seseorang untuk mendapatkan pemeriksaan yang selanjutnya sekiranya batuk ataupun gejala-gejala dan simptom seperti itu tidak kebah? Alright, okey. Kalau kita tengok, ya, memang batuk ini adalah satu simptom yang menunjukkan ada masalah paru-paru. Ya, dan selalunya daripada pemerhatian kita dan juga daripada kajian yang dibuat, jika seseorang itu mendapat batuk lebih daripada 2 minggu, mereka perlu mendapat pemeriksaan daripada doktor. Ya, salah satu penyakit yang amat kita risaukan, ya, bila batuk ini berpanjangan adalah penyakit TB. Ya, tetapi batuk juga boleh disebabkan penyakit-penyakit lain seperti asma ataupun rintangan paru-paru kronik ataupun COPD ataupun kanser paru-paru. Jika anda batuk lebih daripada 2 minggu, sila dapatkan rawatan daripada doktor dan pemeriksaan untuk mengetahui apa sebenarnya masalah batuk ini. Okey, doktor, seperti kita semua sedia maklum dan juga ada foto yang kita paparkan seketika tadi, paru-paru kita ada 2, di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Persoalannya, adakah kita boleh hidup hanya dengan satu paru-paru saja, doktor? Okey, untuk hidup kita boleh hidup. Tetapi kualiti hidup kita dan sama ada pernafasan kita, penukaran oksigen kita optimal, itu tidak dapat dia tidak akan dioptimalkan. Sebab sebenarnya bila kita hanya bergantung kepada satu paru-paru, ya, fungsi paru-paru kita memang akan terjejas. Dan kita tengok bila kita buat ujian fungsi paru-paru, memang dia akan jadi rendah dan ini akan menyebabkan bila seseorang itu berjalan atau membuat kerja lebih sikit, mereka akan jadi cepat susah nafas. Ya, jadi memang kita perlu jagalah paru-paru kita untuk memastikan paru-paru kita memang bagus dan baiklah.
Bagaimana pula kita nak menjaga kesihatan paru-paru sebelum kita terkena ataupun diserang apa juga penyakit yang berisiko untuk memberikan kesan yang lebih mudarat kepada paru-paru kita, Doktor? Okey, terima kasih Ismail. Untuk menjaga paru-paru, nombor satunya seperti mana yang kita tahu, banyak bahan-bahan kimia yang ada di luar sana dengan ada polusi. Jadi nombor satu apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah mengenai rokok, vape dan juga bahan-bahan kimia lain. Seperti mana yang kita tahu, dalam rokok sahaja ada lebih 7,000 bahan kimia dan 69 daripada bahan kimia ni boleh menyebabkan kanser. Jadi bahan kimia ni memang apa yang kita tahu tidak ada yang baik bila dia masuk ke paru-paru sebab apa yang kita dapati, satu, ia boleh menyebabkan paru-paru ini mengembang dan menyebabkan COPD. Selain itu, pada bahagian selular juga dia boleh bertukar dan menyebabkan kanser. Dan sekarang, Ismail, kita dapati ramai rakyat Malaysia yang menghisap vape. Mereka kata bertukar daripada rokok kepada vape. Tetapi walaupun pada mereka ia hanya wap air ini bukan hanya air sahaja. Disebabkan e-liquid ataupun yang dipanggil slangernya adalah e-juice, ada propylene glycol, glycerol, ada perasa dan nikotin. Dan kol di dalam vape itu pun boleh dia rosak dan boleh menyebabkan logam berat masuk ke dalam vapor. Dan seperti yang telah saya katakan, paru-paru hanya untuk menghisap udara yang bersih. Jadi bila ia masuk ke dalam paru-paru, ini boleh menyebabkan masalah kepada paru-paru. Dan kita lihat seperti di dalam tahun 2019 kita telah dikejutkan dengan satu epidemik EVALI di Amerika Syarikat, dan kita tahu di Malaysia juga ada beberapa kes yang telah kita diagnose lah. Dan selain daripada itu, setengah penyakit juga boleh terdedah kepada pekerjaan boleh terdedah kepada bahan-bahan kimia seperti tempat pemrosesan racun serangga dan kilang pembuatan cat. Jadi mereka ini perlu memakai PPE lah bila bekerja, sebab kalau tidak dia memang mereka akan menyedut bahan-bahan kimia ini dan menyebabkan paru-paru mereka rosak, berisiko tinggi juga. Doktor, ini kita bercerita berkenaan dengan bahan-bahan chemical yang kita boleh elakkan daripada luar. Satu lagi yang mungkin memberi kesan terhadap kesihatan paru-paru kita adalah COVID-19. Kita tidak boleh menolak virus tersebut sebab itu tak nampak dengan mata kasar, Doktor. Jadi bagaimana sebenarnya COVID-19 ini turut boleh memberikan kesan kepada kesihatan paru-paru kita? Okey, untuk COVID-19 ni sebenarnya kita ada usaha kita boleh berusaha untuk mengelakkan daripada virus ini, Syahadah, sebab kita perlu sebenarnya masih menjaga kita punya physical distancing. Kita masih perlu memakai mask di mana tempat-tempat yang ramai orang, dan mengambil vaksin COVID dan membasuh tangan supaya risiko kita untuk mendapat COVID-19 ini rendah. Tetapi kalau kata kita mendapat COVID-19 ini, nombor satu adalah untuk kita kalau tak ada simptom, sebab dia seperti mana yang kita tahu, dia ada kategori 1 hingga kategori 4. Untuk kategori 1 tak ada simptom langsung, dia ada demam, dan kategori 2 dia simptom dia sangat rendah. Tetapi kalau memang dia ada susah nafas, ada masalah paru-paru, jadi mereka perlu dirawat di hospital, perlu dilihat oleh pakar-pakar untuk tengok bagaimana sebab sekarang kita sudah ada ubat untuk memastikan dia punya simptom tu tak teruk, dan kalau kata kesan paru-paru kepada paru-paru tu agak teruk, selepas itu mereka perlu melalui proses rehabilitasi lah, supaya mereka boleh kembali kepada paling kurang kalau tak sepenuhnya pun 70% daripada apa yang asal sebelum mereka mendapat COVID.
Doktor, boleh kongsikan sedikit berkenaan tentang kanser paru-paru? Apakah antara jenis-jenis kanser paru-paru ini dan kaedah rawatan yang dicadangkan? Okey. Kanser paru-paru di Malaysia, apa yang kita dapati lebih daripada dia ada dua major type, ya, iaitu kita panggil non-small cell lung cancer dan satu lagi small cell lung cancer. Ya, kanser paru-paru di Malaysia ini lebih daripada 75% daripada kanser paru-paru yang kami dapat adalah daripada tahap 3 dan 4 seperti yang tertera di TV sekarang. Ya, jadi bila kita kata dia dah di tahap 3 dan 4, ini bermakna kanser ini telah di tahap lambat dan memang tidak boleh dijalankan pembedahan untuk membuang kanser tersebut. Jadi option yang ada untuk kanser paru-paru stage 3 dan 4 ini adalah kemoterapi dengan advance medical field, ya, apa yang kita dapat sekarang ini ada ubat-ubat baru yang boleh merawat kanser paru-paru ini dan memberi prognosis yang lebih baik, walaupun sehingga sekarang kita masih belum ada rawatan yang boleh menyembuhkan sepenuhnya kanser tahap 3 dan tahap 4. Ya, antara rawatan yang boleh diberikan adalah satu, kita kata selain daripada kemoterapi, ya, sistemik yang masuk kita bagi melalui IV. Ya, kita ada juga oral untuk tyrosine kinase inhibitor bergantung kepada tahap mutasi sesuatu kanser, dan satu lagi yang baru adalah immunoterapi. Tetapi di fasiliti kesihatan kerajaan, ubat-ubat ini masih agak limited lah, ya. Okey, satu lagi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan apabila kita bercerita berkenaan apakah penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kerosakan kepada paru-paru ini, harusnya ujian saringan kesihatan paru-paru itu dilaksanakan. Jadi bilakah masa sesuai untuk kita laksanakan ujian tersebut dan apakah bentuk-bentuk ujian saringan yang akan diberikan kepada mereka yang ingin menjalani rawatan tersebut? Okey, terima kasih Syuhada. Untuk ujian dan berapa kerap kita perlu mengadakan ujian ini, dia bergantung kepada beberapa faktor. Ya, kalau seseorang itu bekerja di dalam satu environment yang terdedah kepada bahan kimia ataupun mereka terdedah dengan jika mereka bekerja di kuari yang mungkin ada silikon, ya, jadi mereka ini perlu mengadakan apa yang kita panggil spirometry ataupun ujian fungsi paru-paru paling kurang setahun sekali. Sebab mereka berisiko untuk mendapat masalah paru-paru yang sebenarnya dia memang akan terkesan mereka akan batuk, mereka akan jadi susah nafas, dan kadang-kadang dia akan tahap dia perlahan-lahan dan dia akan menjadi teruk lepas 10 tahun. Jadi mereka sentiasa perlu melihat ini dan kalau ada masalah dan perlu intervensi awal. Ya, tapi jika seseorang itu merokok lebih apa yang dipanggil 30 pack year, bila kita kata 30 pack year, maknanya seseorang itu merokok paling kurang 1 kotak sehari untuk 30 tahun. Mereka berumur lebih daripada 55 tahun. Ya, mereka perlu menjalankan mereka saringan untuk melihat kanser paru-paru dengan melalui CT lah, ya, CT scan. Ya, dengan itu mereka dapat disaring untuk melihat sama ada kanser yang baru pada peringkat awal, dan ini kalau kita jumpa pada peringkat awal, Ismail, kita boleh menjalankan surgery ataupun pembedahan untuk mereka untuk memastikan penyembuhan yang mungkin sampai 100%. Okey. Baik, terima kasih doktor untuk perkongsian tersebut, dan kita pasti sedia maklum tentang ada beberapa perkara yang perlu diketahui tentang kesihatan paru-paru ini. Itu dia, kita telah pun bersama tadi dengan Dr. Nurhayati Mohamad Marzuki, Pengarah Institut Perubatan Respiratori HKL KKM. Terima kasih doktor. Terima kasih.